Okey, selamat pagi dan selamat sejahtera. Okey, kepada semua pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Okey. Jadi pada hari ini adalah hari pertama kita bertemu sekali lagi untuk pendidikan sains sosial dan alam sekitar. Kita akan teruskan pembelajaran kita mengenai unit 2 iaitu berkaitan dengan haiwan. Jadi cikgu nak imbas kembali apa yang telah kita pelajari sebelum ini berkaitan dengan unit 2. Okey, pertama sekali kita telah pun lihat bagaimana hubungan antara haiwan, manusia dan tumbuhan. Di sini kita telah pelajari tentang ekosistem, di mana dalam sebuah ekosistem itu adanya pengeluar, iaitu terdiri daripada tumbuhan, kemudian pengguna dan pengurai. Jadi kita telah pun juga pelajari mengenai apakah itu rantai makanan dan siratan makanan. Seterusnya kita telah pun pelajari tentang kepentingan haiwan kepada manusia dari aspek perindustrian, kesihatan dan pengangkutan. Dan yang ketiga, kita telah pelajari tentang kepentingan haiwan kepada tumbuhan, di mana yang pertama kepentingannya ialah dengan menyebarkan biji benih, yang kedua menggemburkan tanah dan yang ketiga sebagai kawalan biologi. Jadi murid-murid boleh lihat kembali, pelajar semua boleh lihat kembali nota yang cikgu telah beri dan juga latihan yang telah cikgu beri sebelum ini, penerangan dan video tutorial yang telah cikgu berikan sebelum ini. Jadi untuk hari ini kita akan sambung mengenai memelihara haiwan. Jadi di sini murid-murid boleh lihat berkaitan dengan memelihara haiwan. Jadi kita nak lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 faktor memelihara haiwan peliharaan. Jadi topik kita tentang haiwan hari ini kita akan lihat mengenai pemeliharaan haiwan. Iaitu topik 2.14. Jadi murid-murid boleh lihat di sini. Pertama sekali, apakah faktor memelihara haiwan peliharaan? Siapa di antara sini ada haiwan peliharaan di rumah? Apa yang dimaksud dengan haiwan peliharaan? Biasanya kita boleh pelihara kan? Contohnya yang biasa kita lihat seperti kucing, anjing, ada yang pelihara arnab. Ada tak sesiapa yang pelihara haiwan seperti harimau ke, gajah ke? Tapi biasa yang kita nampak ialah seperti kucing, dan anjing kan, sebab boleh pelihara di rumah dan juga arnab. Ataupun guinea pig. Guinea pig tu cikgu tak tahu dalam bahasa Melayu panggil apa ya. Sekarang kita akan lihat apakah faktor memelihara haiwan peliharaan. Pertama sekali, kita kena kenal pasti apakah tujuan pemeliharaan. Pertama sekali orang memelihara haiwan sebab apa? Nak menjadi teman kepada manusia. Yang kedua, haiwan juga dipelihara untuk pertandingan atau pertunjukan. Yang ketiga, berkhidmat kepada tuannya. Contohnya lah, haiwan seperti anjing ni lah yang kerap dipelihara untuk berkhidmat kepada tuannya, jaga rumah. Sebab anjing ni kan biasanya garang, dia akan menyalak kan, untuk keselamatan lah. Dan yang keempat ialah berkaitan dengan dipelihara sebab hobi dia untuk memelihara haiwan tu kan, memang hobi dia. Yang kedua, kita nak lihat di sini apakah tabiat semula jadi haiwan peliharaan. Yang kita dapat lihat di sini, yang pertama, tabiat semula jadi, sifat-sifat semula jadi haiwan peliharaan ini ialah manja. Contohnya kalau anjing yang cute-cute atau kucing yang cute-cute ni kan biasanya manja, licik, mencakar. Inilah kucing kan yang biasa suka mencakar. Pemangsa. Pemangsa ni maksudnya dia menjadi mangsa kepada haiwan lain. Yang seterusnya ialah garang. Siapa boleh bagi tahu cikgu haiwan apa yang biasanya dikaitkan dengan garang ataupun berani? Contohnya seperti apa? Betul, anjing adalah contoh haiwan yang garang kan. Bila dia nampak orang yang tak dikenali, kalau anjing tu memang dah dilatih, dia akan menyalak. Menyalak orang yang tidak dikenali. Jadi sebab itulah ramai yang tengok anjing dia takut kan. Lepas tu kita nak lihat faktor yang ketiga ialah dari aspek kos. Kos maksudnya kita nak pelihara haiwan ni, kita tengok mahal tak kos dia. Biasanya haiwan-haiwan ini nak pelihara bukan mudah, sebab kalau kita nak maintain dia melibatkan kos. Contohnya kos bahan. Kos ini meliputi kos bahan seperti apa? Kos bahan makanan dan ubat-ubatan haiwan.
Kalau kita nak haiwan kita sentiasa sihat, betul-betul kita nak jaga, ya, contohnya lah kucing kan. Biasalah kucing tu nak cantik, nak bulu dia cantik. Kalau itu kita akan bawa dia pergi ke doktor haiwan. Okey. Kalau kucing tu sakit ke, okey. Contohnya yang kedua ialah dari segi kos, ialah kos upah, kos penjagaan dan rawatan. Ni cikgu cakap tadilah. Kalau kucing tu tiba-tiba sakit, okey, kenalah bawa ke doktor haiwan, ataupun mungkin ada jangkitan kutu ke. Jadi ini melibatkan kos lah. Okay. Yang seterusnya ialah kos penyelenggaraan, contohnya bil air dan elektrik. Jadi kalau setengah haiwan tu dia perlukan bil air, dia perlukan tempat tertentu untuk tinggal, ya. Contohnya kita pelihara apa? Ikan kan. Kalau kita pelihara ikan dalam akuarium, tentulah ia melibatkan kos penyelenggaraan kan, seperti bil air dan elektrik. Contohnya kalau akuarium tu mengapa? Dia ikan tu perlu oksigen kan. Kalau tak ada oksigen, matilah ikan tu. Jadi ini adalah contoh-contoh kos yang melibatkan pemeliharaan haiwan. Yang seterusnya kita nak lihat gaya hidup bakal pemelihara. Contohnya haiwan juga dipelihara seperti kalau kamu lihat, ya, melibatkan agama dan kepercayaan. Ya, contohnya lah kalau kaum India kan, dia suka pelihara lembu, sebab lembu itu macam satu binatang yang suci lah bagi mereka kan. Jadi ini melibatkan agama mereka lah. Ataupun dari segi pekerjaan, dan budaya. Jadi ini adalah contoh-contoh faktor tentang gaya hidup dan bakal pemelihara. Contohnya dari segi ruang pula. Kalau kita nak pelihara haiwan, kita kena ambil kira faktor ruang. Apakah peralatan kelengkapan haiwan tu cukup atau tidak? Kemudian ruang rehat, makan dan minum cukup atau tidak? Ruang tempat tinggal sesuai atau tidak? Pengudara yang baik dan mudah dibersihkan. Jadi di sini kita dapat lihat, sayangi, nilai murni ialah sayangilah haiwan dengan memberi makan dan membersihkan tempat tinggal mereka. Contohnya pada pendapat anda, mengapakah sangka penting dalam pemeliharaan haiwan? Apa yang kamu dapat lihat di sini ialah contoh haiwan apa yang tinggal dalam sangka. Yang tinggal dalam sangka seperti burung. Ada orang dia suka pelihara burung kan. Burung ni kan berkaitan dengan pertandingan atau pertunjukan kan. Kadang-kadang burung ni memang ada masuk pertandingan, tengok burung mana dia kicauan dia unik ke apa ke. Ini contohnya lah berkaitan dengan haiwan peliharaan tadi. Kadang-kadang anjing atau kucing pun ada juga pertandingan yang tuan dia memang jaga dia betul-betul untuk masuk pertandingan dan pertunjukan. Jadi kita lihat di sini, burung ni memang kena dalam sangka lah. Kadang-kadang haiwan seperti arnab pun kena duduk dalam sangka. Kucing ni kadang-kadang ada tuan suka dia letak dalam sangka, ataupun bebas lah di rumah, terpulang kepada tuan yang punyalah. Jadi yang penting di sini kita dapat lihat, ada 5 faktor tentang kita seseorang itu memelihara haiwan peliharaan. Berkaitan dengan modul ataupun latihan, ini adalah contoh yang telah cikgu beri hari tu. Sebelum tu, jadi murid-murid bolehlah lihat dalam latihan ini. Murid dikendaki senaraikan 3 contoh haiwan yang boleh dipelihara. Seperti mana yang telah cikgu sebutkan tadi. Apakah contoh-contoh haiwan peliharaan? Jadi berpandukan nota yang cikgu beri tadi, di sini murid boleh lihat apakah soalan kedua, berikut merupakan tabiat semula jadi haiwan peliharaan kecuali. Jadi boleh tengok di sini. Kecuali itu maksudnya mana yang bukan daripada senarai di sini. Jadi tabiat semula jadi haiwan ialah manja, licik, resah atau garang. Jadi mana yang tak tersenarai di sini, itulah jawapan je. Soalan yang ketiga, senaraikan tujuan pemeliharaan haiwan. Jadi ada 4 di sini. Murid boleh tuliskan kembali tujuan pemeliharaan haiwan. Pertama, teman kepada manusia. Jadi salinlah di sini. Yang kedua, pertandingan atau pertunjukan. Yang keempat, berkhidmat kepada tuan. Dan yang ketiga, berkhidmat kepada tuan. Dan yang keempat, sebagai
hobi. Okey, untuk soalan keempat, lengkapkan keterangan kos yang perlu diambil kira untuk memelihara haiwan pada jadual di bawah. Jadi kos yang dikaitkan ialah dari segi bahan. Okey, jadi keterangan ni murid boleh tulis kos bahan makanan dan ubat-ubatan haiwan. Okey, dari segi upah, kos penjagaan dan rawatan. Okey, keterangan untuk di sini. Penyelenggaraan ialah berkaitan dengan bil air dan bil elektrik. Okey, cikgu harap semua jelas. Jadi apa yang ada kat sini murid boleh letakkan di sini. Okey, soalan kelima ialah pernahkah anda membela haiwan? Jelaskan cara anda menjaganya. Okey, adakah anda pernah membela seperti kucing ke? Okey, apa binatang yang pernah anda pelihara? Jawab aja ya. Macam mana anda jaga? Jaga mandikan dia ke, bersihkan dia, letak di dalam sangkar ke, okey, dan sebagainya. Jadi inilah sahaja okey, latihan dan juga penerangan cikgu untuk PDPR hari ini berkaitan dengan topik memelihara haiwan. Jadi selepas ini jika ada sebarang masalah, boleh saja tanya cikgu melalui sesi tutorial nanti. Okey, murid boleh kemukakan soalan ataupun apa yang tidak faham dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram ya. Okey, itu saja daripada cikgu. Selamat bertemu kembali di pelajaran akan datang. Bye.